Jadi hari ini kita apa? Zikir santapan jiwa, santapan rohani. Okey, semua orang dah tahu apa dia zikir, betul? Apa dia zikir agak-agak? Okey, kalau mengikut kata kalau ikut biasa-biasa tahulah zikirlah, semua orang dah buat dah, betul? Kita nak membetulkan atau kita kata mungkin prosesnya, mungkin hasilnya, mungkin, apa kita kata, uh, faedah-faedah yang kita nak angkat. Maka kita katakan kalau mengikut, Ibn Qayyim kata apa, zikir ini merupakan santapan. Bila kita kata santapan, artinya hidangan, betul? Kalau kita sebut santapan, maknanya dalam kepala kita apa? Makanan, betul? Jadi bila kita santapan, kalau kita guna istilah santapan, bermakna sangat istimewa, betul? Makanan yang sangat istimewa, hidangan yang sangat indah, dan hasilnya sangat-sangat besar. Ini kekuatan pertama yang kita nak angkat. Mudah-mudahan perintah-perintah zikir ini merupakan satu daripada kekuatan, misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, hai segala mereka yang beriman. Ini contoh terjemahannya, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Maka kalau ikut ayat ini, berzikirlah menyebut nama Allah. Bermakna apa zikir yang paling besar? Apa zikir yang paling hebat? Asma al-husna, nama-nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Okey, maknanya zikir kalau 33 tu very minimum. Okey, kalau boleh tak more than that, lebih banyak. Sebab itu bila sahabat bertanya, berapa banyak aku nak berselawat padaku ya Rasulullah? Kerana selawat itu satu juga pada zikir, solat itu satu daripada zikir, untuk baca Quran itu satu daripada zikir. Tapi kita ambil perintah-perintah yang dari Al-Quran. Maka bila dia kata, adakah suku, adakah setengah, tapi kalau Nabi kata setiap kali dia bercakap, dia kata kalau baik, kalau kamu tambah lagi baik, kalau kamu tambah lagi baik. Akhirnya sahabat mengatakan, aku akan menggunakan seluruh waktu aku untuk berselawat kepadamu. Ini kekuatan. Jadi kita patut juga belajar, sebab selawat itu satu daripada zikir. Maka kalau bukan memberi faedah yang besar, maka zikir, Nabi tidak menasihatkan sahabat tadi untuk berzikir hingga sepanjang hari. Sepanjang hari. Sebab itu syukur alhamdulillah kita ditakdirkan masuk ke bulan Zulhijjah. Sudah masuk hari kedua hari ini. Kita diberi 9 hari. Minta maaf sebelum terlupa. Rasanya kita dah sebut dahulu kot. Dah ke belum? Belum. Kekuatan apa ibadah-ibadah yang kita nak utamakan ketika berada di 9 hari ataupun kita kata 10 hari pertama Zulhijjah. Sebab itu sebahagian daripada ulama mengatakan keberkatan, kekuatan, kehebatan cinta Allah kepada 10 hari terakhir Ramadan menyamai 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ini kekuatan. Bermakna kalau kita masa 10 hari terakhir makin tu, katalah yang ada period mungkin tak cukup dan sebagainya. Dan maknanya 10 hari yang Ramadan yang dijanjikan berbagai keberkahan itu, maka digunakanlah 10 awal Zulhijjah ini sebagai sebahagian daripada penampungnya. Sebab itu kita katakan 10 terawal Zulhijjah merupakan hari-hari atau bulan yang sangat-sangat dicintai Allah, malah pahala ibadah yang dijanjikan melebihi daripada pahala berjihad. Berjihad maknanya pergi berperang dan balik. Maknanya sangat-sangat besar. Jadi katalah kalau boleh kita nak 9 hari penuh terbaik. Okay, sebab kita solat puasa Ramadan pun tokoi, betul? Tapi Nabi bagi pilihan. Kalau kamu tak dapat semua, jangan tinggal semua. Makna katalah 3, 4, 5 di antara yang terbaik. Katalah hari Khamis, hari Jumaat. Itu di antara, bukan saja harinya baik, bukan saja bulannya baik, tapi malamnya juga baik. Contoh,
telah sibuk sesibuk-sibuknya, tak sempat juga sampai hari ke-8. Maka berpuasalah kita pada hari ke-9. Tapi kalau boleh kita nak rebut balik 10 yang terhebat ini, untuk kita merasa bahawa kita masih sangat rindu dengan Ramadan. Bila kita sudah merasa sangat rindu dengan Ramadan, macam mana nak ubat rindu itu, terutamanya 10 terakhir Ramadan, Allah ganti dengan 10 awalnya Zulhijjah. Bukan saja dia bulan haram, dia Zulhijjah salah satu daripada 4 bulan haram, yang Allah pilih bulan untuk ibadah, bulan tak bergaduh, bulan tak buat dosa, bulan tak buat apa-apa apa kita kata pertelingkahan dan sebagainya. Maknanya bulan aman. Kita baru jumpa mari bulan Rejab, betul? Di mana ada Isra Mi'raj. Maka Zulkaidah dah habis dah. Zulhijjah merupakan 3, maknanya tak kita jumpa Rejab, kita jumpa Zulkaidah, jumpa Zulhijjah, dan kita tinggal satu lagi, apa dia? Bulan Muharram. Bermakna 4 bulan ini merupakan bulan yang Allah angkat paling istimewa dalam masa 12 bulan itu. Jadi kalau boleh kita jangan terlepas keberkatan, kekuatan, fadilat yang Allah simpankan di bulan-bulan haram ini. Kalau orang kafir Quraisy dulu tidak ada pergaduhan di 4 bulan ini. Maknanya kita katakan dia bulan paling aman, paling damai yang Allah pilih supaya ibadah haji berjalan dengan penuh tenteram dan baik. Sebab Zulkaidah orang dah siap nak pergi haji. Zulhijjah memang dah proses sampai dah. Maknanya Muharram orang dah selesai dan akhirnya dalam perjalanan balik. Sebab itu bulan haram kita berturut-turut Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Itu kaitan. Yang tercerai hanya Rejab. Rejab tercerai daripada yang 3 tadi. Itu sebagai tambahan. Maka kalau minta ingat dah diulang ke tidak, maka apa antara ibadah-ibadah yang sangat digalakkan? Sebab bulan ini juga dikaitkan dengan bulan Nabi Ibrahim. Bulan Nabi Ibrahim, bulan pengorbanan. Sebab Nabi Ibrahim sebelum melakukan pengorbanan, diperintah menyembelih anaknya, sudah melakukan berbagai-bagai pengorbanan jiwa. Pengorbanan dari segi cintanya dengan Allah. Kalau kita belum tahu ataupun kita dah ulang balik, Nabi Ibrahim adalah Nabi utusan Allah yang ditolak oleh semua penduduk. Semua penduduknya. Bermakna daripada Raja Namrud sampailah ke bawah, tidak menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Bayang ini merupakan cabaran pertama, cabaran paling besar pada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Yunus merajuk, betul tak? Bila umatnya tak nak terima, dia lari. Tapi Nabi Ibrahim terus membangun kekuatan kiblat hatinya itu memang penuh dengan Allah. Kamu tak terima pun tak apalah. Sampai akhirnya dia diperintah untuk dibakar. Apa perintah Raja Namrud? Siapa saja, tidak ada rakyat negeri Babylon, Babylonia, negaranya Babylon. Dululah namanya. Jadi setiap rakyat Babylon harus atau wajib menyumbang kepada pungutan kayu. Kayu itu dikumpul oleh seluruh rakyat dari seluruh negeri. Banyak ke sikit tak? Sampai dikisahkan ada seorang tua yang buta. Walaupun dia tinggal di tepi hutan, dia menangis bila dapat perintah raja tadi. Apa sebab dia menangis? Kerana dia tak dapat pungut kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Bukan dia menangis supaya dia terlibat, dia sayang Nabi Ibrahim dok. Boleh bayangkan bagaimana pengorbanan yang benar-benar kuat, terutama pengorbanan jiwa. Nak terus juga, nak juga jadi utusan. Sebab itu Allah bagi dia boleh berbual dengan Allah. Dia boleh bercakap dengan Allah. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat.
Sehingga kan dia merasa sebab dia mencari di mana nak membangun keyakinan, betul? Setengah riwayat mengatakan yang dia bercakap bulan dan matahari itu sebenarnya Israiliyat, bukan sebenarnya fakta. Okey, sebab Nabi Ibrahim sudah tahu, dia diperintah, kamu adalah utusan Allah. Tak ada Nabi Ibrahim nak cari-cari bulan lah, bintang lah, nampak itu, nampak ini. Itu kita belajar masa kita sekolah rendah. Okey, sebenarnya itu adalah bukan yang sebenarnya. Sebab Nabi Ibrahim sudah kenal sejak dia lantik. Hanya seorang saja pengikut. Siapa agak pengikut Nabi Ibrahim? Agak-agak lah. Sampai ayah sendiri pun tolak. Bermakna yang setuju, yang ikut hanyalah ibunya. Jadi nak bagi kita ibrah. Kalau maknya baik, ayahnya meragam pun, anak boleh jadi baik. Ini kekuatan yang ada pada Nabi Ibrahim. Yang terima dakwahnya hanya ibunya. Ayah terus musuh. Pergilah kamu dari sini, kamu tinggalkan aku. Akhirnya Nabi pun setuju untuk meninggalkan ayah. Oh, nak berpisah dengan ayah, satu pengorbanan. Nak memujuk ayah, satu pengorbanan. Artinya kita tidak boleh nak fokus bila pengorbanan, penyembelihan Nabi Musa. Penyembelihan Nabi Ismail. Bukan itu saja. Kita kena tahu rentitan-rentitan bagaimana cabaran, bagaimana pengorbanan jiwa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Sebab itu dia masuk dalam selawat kita. Okay? Kerana kekuatan keyakinan yang benar-benar kental kepada Allah walaupun diuji sebegitu teruk. Kemudian dapat anak hingga di umur 90 lebih tahun. Betul? Baru dapat seorang anak daripada Siti Hajar. Baru dapat anak di umur dah lanjut, tapi akhirnya terpaksa berpisah lagi dengan anak yang dicintai. Anak yang disayangi. Isteri yang disayangi. Boleh nampak? Dan terpaksa menghantar oleh kerana Nabi Ibrahim tidak diterima. Okay, selepas saja proses dibakar tadi itu, tempat dia selamat, akhirnya dia meninggalkan Babylon terus ke Palestin. Tapi Nabi Allah kata kamu harus pergi ke Mekah. Bawa anak isteri kamu ke Mekah. Itu yang akhirnya Mekah jadi pilihan. Kita kena tahu sikit supaya kita rasa aku ni tak besar sangat. Kita berkorban banyak benda, betul? Kita ungkit sebut banyak kali. Apa lagi yang saya tak korbankan? Saya dah berhenti kerja, saya dah begitu, saya dah begini. Contoh, pada isteri-isteri yang berkorban. Saya terpaksa berhenti kerja, doktor, jaga anak. Bukan terpaksa. Bila terpaksa sampai sudah tak ada pahala. Okay? Saya bersedia, saya dengan rela hati berhenti kerja untuk menjadi pengasuh kepada anak-anak saya. Jangan sebut ke anak, mak sampai berhenti kerja tahu nak jaga hang. Aduh, anak tak minta apa-apa pun. Itu namanya pengorbanan. Jadi bila kita ke pengorbanan, dia naklah diterima dengan penuh tawadhu, diterima dengan penuh rela, diterima dengan penuh sabar. Sebagaimana Nabi Ibrahim sabarnya menerima perintah untuk letak anak kamu di tanah yang kosong, di padang pasir. Boleh nampak? Jadi kalau kita melihat peranan ibunya Nabi Ibrahim, boleh menyelamatkan seorang anak. Walaupun suami tidak bekerjasama. Okay, ayah boleh buang anak, betul? Halau kamu, jangan kacau aku, jangan peduli hal aku, bayar aku dengan cara aku. Walaupun dia sebenarnya belum lagi. Maknanya menentang Allah, betul? Macam mana pun anak nak berusaha, nak ubah mak bapak. Okay, mak bapak kan, mak saya tak nak dengar cakap saya, ayah saya tak nak dengar cakap saya, betul? Kemarin kita bincang tentang silaturahim. Jangan pindahkan mak ayah dari rumah mereka. Itu pesan besar tu. Okay, kerana itu kita sudah merentap kebahagiaan pada orang tua. Jadi kita nak ambil ibrah apa? Ibu jaga anak, anak boleh jadi orang juga. Jadi wahai ibu-ibu, jangan kata awak buat tak tahu je pasal anak. Semua kita buat noneng. Itu makna pengorbanannya belum lagi tulus ikhlas kerana Allah. Baru buat kerana anak. Bukan kerana Allah. Tu akhirnya dia rasa penat, letih, jemu.
Dan ramai ibu-ibu yang datang kaunseling menyesal. Ini yang satu-satu benda yang sangat besar yang kalau tak dibantu, dia akan menolak semua kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Wahai semua ibu, jangan menyesal jaga anak susah ke, jaga anak cacat, jaga anak yang tidak sekehendak kita, jaga anak yang nakal dan sebagainya. Sebab itu kemarin kita dah bincang, ada anak yang jadi kebanggaan, ada anak yang jadi beban, ada anak yang jadi musuh, dan akhir sekali ada anak yang menjadi penyelamat kita daripada api neraka. Jadi kita kalau boleh hendak anak yang nombor 4 kononnya. Okay? Jadi jangan heran kalau anak kita tak sama dengan anak orang. Sekolahnya sama, perginya sama, cikgunya sama. Tapi anak kamu jadi begini, anak aku dia jadi begini. Kenapa? Tak main tanya. Kerana jenisnya. Kita mari itu sebab itu kita kan belajar. Kita nak minta anak yang nombor berapa. Okay? Beberapa ada ramai ibu-ibu yang sudah lanjut usia tapi menyesal sangat dengan anak-anaknya. Sebab anak tak dengar kata, anak melawan, anak itu, anak ini. Sebenarnya itu pertama nak uji kita. Kamu sabar tak? Aku bagi kamu doa nak dapat anak. Tapi kamu dapat anak tak sabar. Jadi Nabi Ibrahim doa nak dapat anak sampai umur 96 tahun. Dia dapat anak, ya Allah. Banding Nabi Zakaria lagi lah tua, betul? Jadi maknanya, ibrah yang kita nak ambil, sebanyak mana pengorbanan kita pada anak, pada keluarga, pada kehidupan kita. Kerana kalau pengorbanan itu dibuat semata-mata kerana Allah, redha dengan apa yang Allah bagi, terima semua takdirnya. Itu sebab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah itu, kamu kena buktikan. Aku naik saksi dari Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Macam mana nak buktikan ayat ini dalam kehidupan? Jadi pengorbanan itu merupakan satu daripada bukti kita menerima takdir yang Allah sampaikan. Takdir yang sudah Allah tentukan. Ingat, takdir tak pernah salah, takdir tak pernah zalim, takdir tak pernah tak adil, takdir tidak pernah ada hasil yang buruk-buruk. Semua takdir yang sudah dituliskan Allah dalam Lauhul Mahfuz untuk hidup kita adalah baik. Tak ada yang tak adil. Allah ni memang tak adil lah. Aku ni memang malang lah. Ada tak ayat tu keluar? Aku memang tak nasib baik, engkau nasib baik. Dapat anak begini, dapat suami begini. Aku ni tak tahulah. Itu sudah bertanda apa tu? Menyesali takdir. Tidak menerima takdir. Tertolak dengan Allah. Penat ibadah. Sebab bila aku sudah naik saksi, aku bersaksi dengan keyakinan, aku bersaksi dengan mata, aku bersaksi dengan ibadah, aku bersaksi dengan seluruh kehidupan aku. Nak terima Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau jumpa sulit, jumpa susah, jumpa yang kita tak berkenan, bermaknanya itu yang sudah ditakdirkan. Bukan tanya pasal apa, tapi tanya what to do. Aku nak buat apa? Boleh faham? Kenapalah saya yang rajin solat, ada rajin sedekah ni, macam-macam sakit. Ya Karim. Ada tak orang macam tu? Ya Allah, dah tak nak terima dia sakit banyak. Contoh, dah ubat sana, ubat sini. Itu menyalahi atau menentang atau tidak terima takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi ini boleh menyebabkan terkoyak hubungan kita dengan Allah dan akhirnya semua doa tidak terangkat. Ni akhirnya kita susah hati semua hidup. Bukan susah badan, susah hati. Umi ramai yang datang kaunseling, bukan susah duit, bukan susah kekayaan. Rumah sampai ada 2 kolam renang, bayangkan. 2 kolam renang berumahnya. Jangan main-main. Sudah jadi pengarah, ya Allah, kepada entah berapa syarikat. Tapi datangnya kerana apa? Tak jumpa namanya lapang, tak jumpa namanya tenang. Walaupun duit dah duduk atas kerusi dah. Gaji dah ratus ribu dah. Sebab itu yang gajinya sikit, jangan keluh kesah. Yang gaji besar pun juga belum tentu senang hati, belum tentu Allah bagi lapang. Yang nak dicari dalam hidup ialah lapang. Lapang otak, lapang fikiran, lapang hati.
Bermakna kehidupan nanti akan terus jadi lapang. InsyaAllah. Jadi apa yang ditemui adalah yang sudah ditentukan. Okey. Jadi kenapa zikir ini mahal? Kita zikir untuk dapat apa? Minta maaf lah. Lah tak selesai lagi. Zulhijjah, ampun tuanku. Orang tua kadang-kadang kalut kan. Tadi apa nak buat? Hari ni hari kedua kan? Hari kedua Zulhijjah. Pertama banyak-banyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Itu takbir yang tak ada limit. You boleh buat di mana-mana, dah pukul berapa sampailah 9 Zulhijjah. Sampai 10 sudah ada limit. Maknanya dari 10 sampai ke 14 hari tasyrik sahaja. Betul? Dan tapi dari 9, 1 sampai 9 ni free. Buatlah sebanyak-banyaknya sebagai tanda kita nanti langit terbuka, kita nak dapat sama terima semua ibadah, diangkat semua doa. Tolong kumpul doa-doa terbaik untuk kita baca. Jangan tak payahlah tunggu 9. Okey? Masa 2, 3, 4 tak ada masalah. Esok 4 atau maknanya 4 Zulhijjah jatuhnya hari Khamis, hari Jumaat. Sudahlah malam Jumaat, sudahlah jatuhnya di bulan haram dan sudahlah diberi ruang untuk dalam 10 Zulhijjah, bermakna dia punya keberkahan dan pahala itu bertimbun-timbun. Kalau letak direbut, Allahu Akbar. Satu kerugian paling besar. Jadi tolong rasakan 10 Zulhijjah ini seperti 10 terakhirnya Ramadan. Okay, boleh jelas? Kedua, kita tolong banyak-banyak membaiki ibadah. Ibadah pertama, kalau kita baca Quran masa di bulan Ramadan, tolong kalut juga baca Quran di bulan Zulhijjah. Kerana pahalanya hampir-hampir sama dengan bulan Ramadan. Baca Quran. Ketika baiki ibadah. Baiki ibadah maknanya apa? Kita nak membaiki. Kalau saya duha, berapa rakaat? 2 ke 4 ke? Sikit no. Okey, kita nak extend lagi 6 ke 8 ke contohnya, okey. Ataupun kita kata kalau tahajud, kalau Nabi 12 rakaat, kita berapa? Nak pakai 2, nak habis 2 ataupun juling juga, betul? Jadi bulan Zulhijjah ni minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku kesempatan nak tahajudnya 4 ke 6 ke 8 ke. Okey, kerana nak merebut kesempatan ini. Ataupun kita kata nak membaiki surah. Kemudian membaiki ibadah ketika baca Quran. Bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kita merasa bahagianya baca Quran ketika Ramadan. Okey. Dan keempat, seterusnya tak payah 4 ke 5, berapa yang ingat, berapa yang dapat. Banyaklah, terbaiknya ialah berpuasa sampai 9 Zulhijjah. Okey, sampai 9 Zulhijjah. Supaya kita dapat keberkahan ampunan yang dibuka Allah langit ketika orang wukuf di Arafah. Sebab langitnya satu. Jadi kita mengharapkan kekuatan. Sebab itu kita kata Zulhijjah banyak di tengah hari. Ibadahnya banyak siang. Ramadan banyak malam. Itu saja bezanya. Sebab Allah nak uji kamu kalau tengah hari larat agaknya nak berdoa panjang-panjang. Praktis. Mudah-mudahan keberkahan yang ada di wukuf di Arafah terus dapat kepada kita. Ampunan yang dapat kepada jemaah haji dapat pada kita. Walaupun kita tak pergi haji. Ini yang mahalnya. Nak rebut ini. Nak dapat pahala ampunan haji ni. Ada jemaah-jemaah ni. Ini yang mahal. Kalau rasa nak lah. Kalau rasa aku tak pernah buat pun. Tak pernah pun buatlah sekarang. Okey, kalau ramai yang kemarin ada satu cerita dia kata, saya tak pernah dibagi tahu kata Zulhijjah ni puasa. Jadi maknanya bolehkah saya buat? Buat je. Umur tengah ada ni, pakai je contoh. Ada juga orang rasa macam ganjil lah pula. Nampak? Jadi kalau boleh yang ganjil-ganjil telah yang anda, yang sikit-sikit telah anda. Masuk syurga ramai ke sikit? Kecil ke besar jumlah yang masuk syurga? Tak tahulah kecil ke besar. Yang masuknya sikit. Paling banyak orang-orang terdahulu. Paling banyak yang sama geng dengan Rasulullah. Orang yang zaman ini sikit. Dah sebut dah. Sikit
sikit dia orang zaman ini. Jadi maknanya kita nak jadi yang ramai kan nak jadi yang sikit? Oh, nak jadi yang ramai. Tak jadilah. Sebab yang Allah pilih masuk syurga ni sikit. Yang masuk dewan ni pun sikit. Betul? Contoh. Jadi gembiralah membuat ibadah yang orang sikit buat. Boleh nampak? Kita tak pernah, kita tak buat lah. Tak kuasa. Biar sikit tu yang mahal sekali. Sama dengan Syakban. Bulan yang selalu dilupakan. Dan di bulan yang dilupakan itulah Nabi puasa sebanyak-banyaknya. Sebab dia nak jadi yang sikit. Jadi kalau boleh kita pun nak jadi yang sikit juga. Okay? Berpuasa dan akhir sekali berkorban. Sebelum tu juga sedekah. Sebelum terlupa. Sedekah kita kalau masa bulan Ramadan mewah tak sedekahnya? Ringan je tangan nak bersedekah. Jadi kalau boleh sedekah kita kalau boleh menyaingi sedekah kita bulan Ramadan. Boleh? Sedekah. Banyak-banyakkan sedekah. Okay. Itu kekuatan yang nak kita angkat. Ada lagi seminggu. Ada lagi 7 hari untuk kita merebut kesempatan. Yang ni puasa 9, hari ni 2, maknanya ada 7 lah. Betul. 7 ada seminggu lagi. Jadi rebutlah. Mulalah dari hari ke berapa pun. Supaya nama kita tercatat sebagai orang yang memenuhi merebut kesempatan mahal yang Allah sediakan. Okey, jelas? Jadi balik kita, itu habis cerita Zulhijjah. Okay, kalau kot terlupa sebab kita nak, kalau boleh nak semua masuk syurga dengan bulan Zulhijjah ini. Nak semua Allah ampun di bulan Zulhijjah ini. Supaya bila bulan-bulan lain kita rasa ya Allah bahagianya. Tanda dia ampun dapat apa? Rasa tenang, rasa lapang, rasa bahagia. Okay, tenang, lapang. Muka je nampak lapang. Okay? Sebab nak nampak muka lapang yang payahnya. Nampak muka kalut, ya itu ramai. Tapi nampak muka tenang, lapang, dia payah nak jumpa. Betul? Jadi jadilah kita orang yang dipilih Allah untuk lapang. Okay. Balik kita kepada zikir santapan rohani. Bila kita kata zikir santapan rohani bermakna makanan yang diperlukan oleh ruh. Rohani itu ruh, jiwa. Apa lagi dalam bahasa Melayunya. Jadi kita kata makanan jiwa, santapan jiwa bermakna kita makan hari-hari untuk santapan jasad. Dan kita nak angkat balik makanan jasadnya sama banyak dengan makanan jiwanya. Mampu atau tidak? Kita zikir masa bila? Lepas solat. Betul? Lepas itu lepas semua. Habis solat lepas semua zikir. Jadi kalau boleh kita nak lani dari mula dari sekarang, zikirnya tidak terlepas. Berzikirlah kamu ketika berdiri, duduk dan berbaring. Betul? Bermakna sekali lagi kita maknanya dia menggambarkan keimanan kita kepada Allah. Sebab itu dikatakan zikir mengingat Allah dengan hati. Yang pakai cincin teng tu, rasa-rasa hatinya ikut dah agak-agak. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah di bibir tu ikut tak di hatinya. But zikir yang sebenarnya bermula di hati. Bermula di hati. Walaupun tak boleh dilahirkan dalam bentuk perkataan, katalah masa kuliah macam ni, takkan nak buat subhanallah, 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 betul? Kerana apa pun ibadah sunat yang kita buat ketika ada kuliah itu lebih mahal daripada semua solat sunat. Sebab itu ada orang yang kadang-kadang dia kata, alah kuliah je kot, dah biasa dah kot, tajuknya senang je kot. Dia pun tam solat juga. Ni kadang-kadang kita bercanggah keyakinan. Jadi kita katakan kekuatan pertama, wahai orang yang beriman, berzikirlah dengannya, menyebut nama Allah. Ini kalau kita faham menyebut nama Allah, maka apa nama Allah yang paling banyak disebut? Yang paling banyak dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Dalam semua surah dimulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kalau dikatakan di sini menyebut nama Allah. Kalau sekadar menyebut nama Allah tapi tidak mentadabbur nama-nama ini. Apa maksud mentadabbur? Kalau kita Allah itu Maha Pengasih dan Allah itu Maha Penyayang, apa yang kita harap daripada ya Allah ya Rahman ya Rahim itu? Nak membolehkan kita boleh pakai ya Rahman ya Rahim itu. Kita mesti ada ciri karakter itu. Walaupun penyayang kita tak sama dengan penyayangnya Allah, tetapi ada di hati kita pengasih dan penyayang. Kalau kita nak ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim itu menjadi sebahagian pada zikir yang Allah angkat, kita tadabbur nama Allah tu dulu. Tadabbur maknanya kita jadikan dia sebagai karakter kita dulu. Okay? Katalah ya sabur, ya sabur, ya sabur. Siapa nak sabar kena sebut ya sabur banyak-banyak. Sebelum perkataan ya sabur, nama Allah itu menjadi karakter. Sebelum dia menjadi karakter kita, zikir kita tu sakit. Okay, zikirnya terapung-apung. Sebab kalau kita kata ya sabur, kita nak dapat dulu sabar itu. Kita nak minta Allah bagi kita dulu sabar. Baru ya sabur itu benar-benar menjadi karakter pada kita. Ya Latif, ya Allah, anakku ni keras sangat. Bagi-bagilah apa-apa air-air yang menyebut nama Ya Latif. Gosoklah kepalanya dan menggunakan Ya Latif. Okay, bila nampak mukanya, bacalah Ya Latif itu banyak-banyak. Macam-macam cara. Tapi kitanya kasar gedegok. Kitanya garang ya amat. Kitanya panas barat. Agak-agak hidup tak ya Latif tu. Jadi tak agaknya. Kita nak anak lembut, kita nak anak baik, tapi kitanya belum lembut. Jadi kita tak jadi. Walaupun juta-juta ya sabur, ya sabur, ya Latif, ya Latif, ya Latif, kita bimbang takut dia tak lekat. Sampai kita pakai tasbih tang 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 tang, tapi tak lekat dalam diri kita. Tak jadi kita tenang, tak jadi kita dekat dengan Allah. Kan zikir nak dekat dengan Allah, betul? Sebutlah nama aku supaya kamu rasa dekat. Tapi tak rasa dekat juga. Sembang boleh gumpat orang juga. Ya Allah. Tengok orang nak cakap juga. Ya Allah, bajunya begini, kakinya begini, keretanya begini. Betul? Apa sebab? Sebab nama Allah tu tidak masuk menjadi sebahagian daripada karakter kita. Oleh itu kekuatan yang nak dibangun, belajar untuk tadabbur karakter yang ada Allah bagi. Bukan semua. Al-Mutakabbir tak boleh lah. Yang sombong tak boleh lah. Yang tinggi itu tak boleh. Artinya ada perkataan nama-nama Allah yang kita boleh ambil sikit karakternya. Okay? Ini kita kata, maknanya dia kata kalau Ya Wahab yang Maha Pemberi. Kita bagilah apa yang kita mampu beri. Betul? Walaupun Allah memberi tanpa henti. Allah memberi tanpa kita minta. Allah memberi tak pernah tutup. Tak pernah ada had. Okay? Bila Allah memberi pada semua. Yang baik, yang beriman, yang tak beriman. Sebab dia Maha memberi. Ya Wahab. Bila Ya Wahab, kalau kita kaitkan dengan keimanan. Kalau konsep memberi Allah itu, kita kaitkan dengan iman, orang kafir mati semua. Betul tak? Jadi maka kita kata kalau Ya Wahab yang Maha memberi, Allah bagi pada semua yang duraka, yang menentang, yang gitu, yang jahat, yang macam-macam mana pun, tetap dapat rezeki, tetap dapat kesihatan, tetap dapat oksigen, tetap dapat air. Betul? Jadi kita mungkin tak mampu memberi macam begitu. Tapi sekurang-kurangnya dalam jiwa kita ada karakter suka memberi, tak banyak, sikit. Betul? Aku mau sikit, macam mana nak bagi? Memberilah ketika kamu sikit kerana Allah akan tambah jadi banyak. Tapi kalau masa sikit kamu tidak memberi, makin sikit lah. Boleh nampak? Sikit, macam mana nak bagi? Ini konsep-konsep lah. Aku miskin, kau kaya, kau bagilah banyak. Sedekah lah banyak sikit. Jangan. Sebab itu kita kata jangan tunggu banyak untuk sedekah. Memang tak akan sedekah.
Okey. Jadi apa yang kita ada sikit bagi sikit, ada sikit bagi sikit. Ini kekuatan. Jadi kita katakan sekali lagi, bila kita kata zikir yang sebanyak-banyaknya, memang tak ada had. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi tasbihnya apa? Astagfirullah itu harus juga dibaca. Maknanya berzikir itu sepanjang-panjangnya kehidupan kita selagi ada umur, selagi ada nyawa. Okey. Kemudian siapa yang tak berzikir? Ada yang tak berzikir? Aku nak cepat macam mana? Sebab itu iklan apa benda tu? Yang make up tu. Itu sebab tu mi jadi sentuh tu. Kerana iklannya sekejap solat, sekejap tak solat. Oh letih weh. Okey. Jadi itu takut orang muda-muda dengar, boleh solat, boleh tak solat. Letih lagi. Itu yang kita kata yang kadang-kadang dia tak sedar, dia bercanggah. Okey. Kan kata, tak mintalah tak dapat tangkap semua. Tapi sekejap solat, sekejap tak solat. Kan? Apa ke nama? Yang uduk tu. Cuci. Apa? Entah, itulah kaya. Artinya dia terlupa bahawa dia mendorong orang boleh buat pilihan tak solat. Hanya sebab nak susah nak tanggal makeup. Oh letih weh. Kalau orang muda dengar, kanak-kanak dengar, lah boleh pilih. Mana sempat. Oh, kerja lagi, nak makan lagi, gitu lagi. Ya Karim. Seolah-olah solat itu bukan wajib. Ini letih kita. Itu contoh. Jadi takut dia jadi zikir, diulang banyak kali. Maka kita katakan sekali lagi, jika tidak dibuat, kalau orang tu tak solat, apa jadi? Dijadikan kita kata jasadnya seperti jasad yang mati. Kita belum mati. Sama juga hati. Ini semua bahaya ni. Kalau hati mati dulu, jasadnya hidup, dia jadi jahat sejahat-jahat manusia. Okey? Jadi kita kata yang berzikir membantu seolah-olah jasadnya seperti mati. Apa sebab kita kata santapan rohani, santapan jiwa? Kerana zikir memang untuk makanannya jiwa. Jadi kalau jiwanya ada tapi jasadnya mati, letih lagi. Oleh itu sekali lagi untuk menghidupkan jasad, kita harus menghidupkan jiwanya. Ada menghidupkan hatinya. Sebab itu Imam Ghazali kata, kalau hatinya sudah, sebab hatinya tiga. Pertama yang sihat, yang sakit dan yang mati. Paling bahaya apabila jasadnya masih hidup tapi hatinya mati. Tak nampak Tuhan, tak nampak akhirat, tak nampak dosa, tak nampak pahala. Dia jadi hantu yang paling besar di bumi. Okay, sebab kita kata, kenapa lah orang ni jahat sangat ni? Boleh pancung, boleh pukul, boleh tak, boleh. Kan kita tengok kezaliman. Okay, ada yang bunuh demak, yang tak dapat tempat, tak dapat handphone baru, tak dapat motosikal. Jadi itu adalah, kalau kita belajar, itulah menandakan orang itu hatinya dah mati. Jadi kalau tak berzikir, sebab kita kata zikir itu menghidup santapannya rohani, maka jasadnya mati. Seolah-olah. Maknanya di pandangan Allah, jasadnya mati. Ini yang akhirnya jadi lembik, jadi malas, jadi letih, jadi ibadah, jadi sangat berat. Ada orang rasa nak solat tu beratnya. Allah kena solat pula. Okay. Pengalaman bersama dengan parenting dengan mak ayah. Anak yang sudah masuk. Ini perkongsian, bukan nak kutuk, bukan nak marah, bukan nak hina. Anak yang sudah masuk ke pusat perlindungan. Bila jumpa mak ayah. Mi diberi kesempatan jumpa mak ayah. Rukun Islam tak tahu. Tak tahu rukun Islam apa. Nak tunjukkan anak ni meragam. Bukan hanya kerana anak tu meragam. Tapi bimbingan dari mak ayahnya kosong.
Tak banyak yang. Okey. Itu pengalaman. Bermakna mak ayah yang tak nampak Allah paling sulit nak suntik percaya ada Allah. Yang tak solat, yang tak cukup solat, letih. Okey, ini punca kenapa anak kita mengharap. Kadang tak masuk Allah dalam hatinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Itu kita dipesan untuk solat. Jadi kalau kita kata solat itu sebahagian dari zikir. Baca Quran itu sebahagian dari zikir. Maksudnya ada yang wajib, ada yang sunat. Kemudian kita ambil kira pada dasarnya, kita kata orang apa sebab kita berzikir? Apa keutamaan kita berzikir? Okey. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 205 yang bermaksud dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hati dengan merendah diri. Zikir mula di hati. Solat kita, kalau Allahu Akbar di luar tapi di dalam tak ada Allahu Akbar. Di luar ada Fatihah tapi dalam tak ada Fatihah. Okey? Sebab itu kita kena faham. Maka akhirnya solat kita jadi solat jasad. Ibadah jasad dengan ijazah ibadah batin ataupun ibadah jiwa. Jadi kita tak dapat rasa nikmatnya. Sebab itu kita diminta sangat-sangat. Okey, maknanya kita katakan dia sebut nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri. Artinya kita sedar sangat bahawa zikir kita itu ialah untuk mendapat rasa dekat dengan Allah. Hati ni yang masalahnya. Sampai orang pegang tasbih tengok TV, betul? Ada orang pegang tasbih sambil jalan-jalan. Kita tak kata dia tidak bertasbih, dia tidak berzikir. Tetapi zikirnya tak kena. Pertama mesti di hati. Kalau di hati muka kita macam mana? Mata kita ke mana? Sebab itu berzikir dengan hati dan merasa merendah diri. Sebab kita nak orang sayang kita. Kita nak dekat dengan orang besar. Betul? Perkataan merendah hati, merendah diri yang tak banyak kat kita. Kemudian setelah merendah diri, ini adabnya yang kita nak angkat. Umi tak akan ajar zikirnya. Tapi nak betulkan balik. Pertama ingat, zikir adalah makanannya hati, makanannya jiwa. Jadi kalau tak berzikir, kalau berzikir tapi tak merasa. Okay? Hatinya tak terbergetar, hatinya tak ikut serta. Subhanallah. Sebab itu tak boleh laju-laju. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati tak sempat. Subhanallah. 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 Kalau tahu makna di hati tu dah sebut tak? Maha suci Allah. Subhanallah. Aku kotor ya Allah. Engkau yang maha suci ya Allah. Tolong sucikan jiwaku ini dengan zikir ini ya Allah. Okay? Artinya kita dengan penuh penghayatan. Nangis agak-agak. Subhanallah. Suci Allah. Engkau maha suci ya Allah yang kudus. Sucikan hatiku, sucikan lidahku, sucikan mataku, sucikan telingaku. Sucikan kehidupanku, sucikan rezekiku. Hanya perkataan Subhanallah yang dihayati. Subhanallah yang disebut dengan lidah dan juga dengan hati. Hati dulu. Sebab itu kita kena faham setiap zikir yang kita sebut. Pertama nak timbulkan merendah diri tu. Kedua nak timbulkan rasa takut. Okay, rasa takut di surah Al-A'raf ayat 205. Okay. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Tak payah subhanallah, subhanallah. Kecuali jadi imam lah kat masjid. Kau kat rumah tak payah sampai ke dapur dengar. Okey, contohnya. Artinya subhanallah dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Okey.
Kita ambil contoh diriwayatkan bahawa satu ketika Rasulullah pergi dengan sahabat-sahabat ke suatu tempat, sahabat-sahabat tersebut berzikir dengan suara yang keras dan memekik-mekik. Mendengar hal itu Nabi memperingatkan, "Wahai manusia, berlemah lembutlah engkau atas dirimu, lembut dengan diri sendiri." Okey? Ketahuilah bahawa engkau tidak menyeru kepada yang peka dan kepada yang jauh. Allah tu paling dekat, Allah itu maha mendengar, ya sami' ya basir. Betul? Jadi maknanya tak payah kuat-kuat, tak payah jerit-jerit, okey? Sebab kita tak bercakap dengan orang pekak, kita juga tidak jauh dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Jadi tak payah cerita ke orang, tak payah bunyi pun. Okey? Kalau boleh. Sebab itu kita kata keutamaan berzikir yang kita nak angkat ialah kalau kata kita berzikir di mana pun tak kisah. Di mana pun tak kisah, asal saja kita tidak ada unsur niat, unsur riak. Okey? Sebab itu kalau kita tengok ayat surah Al-Afiyat, surah Al-Anfal ayat 45, maka berteguh hatilah kamu. Berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Artinya banyak tu banyak. Banyak, bukan perlu 3 je. Okey, apa di antara kekuatan yang kita nak dapat setelah kita berdoa? Pertama kita kata zikir merupakan salah satu ubat merawat penyakit. Apa penyakit yang ada? Mi ada jumpa ataupun berkenalan dengan seorang sahabat yang kanser, tapi dia tidak pergi jumpa doktor. Okay. Dia hanya baca Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan Quran ini sebagai sebahagian dari penyembuh kerana Engkau dah beritahu Quran adalah syifa. Sampai hari ini masih hidup walaupun dah tahap 4. Okay. Ada seorang lagi baru dapat sakit kanser. Bukan baru dapat, dah lama dapat tapi baru tahu. Juga tahap 4. Tapi dapat bertahan 3 bulan saja. Sebab bila dia kata, tolonglah tak payah dulu bekerja, baca Quran banyak-banyak. Contoh. Tapi sebab orang moden kan, orang moden dia yakin dengan hospital dulu. Okey, ini tunjuk, mai bagi tahu dia. Mai kata saya ada sahabat yang dah dapat sakit kanser lebih 6 tahun, 7 tahun dan setakat ini dia dalam keadaan sihat, hanya berpegang dengan keyakinan bahawa Al-Quran ini penyembuh. Jadi zikir ini juga merupakan satu daripada penyembuh penyakit. Percaya atau tidak? Yakin atau tidak? Maknanya setiap kali berzikir, tolong minta dengan Allah, jika ada keberkahan dari zikir ini, ya Allah, bantu aku untuk sembuhkan penyakit. Okay? Apa yang kita adalah sebutlah. Jangan kata sakit dalam badan aku lah. Aku sakit mata lah, sakit kaki lah, sakit perut lah. Spesifik. Kalau kita umum je macam tak percaya. Okay? Yang kedua kita kata, siapa yang tidak seronok, tak suka, tak kisah pada zikir, akhirnya kita kata hatinya akan mati. Jadi zikir merupakan proses menghidupkan hati. Sebab itu kita kata makanan atau santapan. Okey. Dan seterusnya kita kata kenapa perlu berzikir? Kita nak berasa ada hubungan. Kita zikir menjadi perantara untuk kita merasa adanya alam ghaib. Kita nampak Allah tak? Tak nampak sebab Allah itu fiziknya ataupun jasadnya ghaib. Kita nampak syurga tak? Nampak neraka tak? Jadi maknanya kena yakin. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu menceritakan pada kita orang yang yakin dengan alam ghaib. Ada malaikat jaga kita, ada malaikat catat dosa kita, ada apa pahala-pahala yang kita dapat, ada keberkahan. Ada juga orang tanya, doktor keberkahan tu apa? Oh, macam mana nak terketulkan?
Keberkahan artinya kamu dapat satu nikmat yang tak boleh cerita ke orang. Itu keberkahan. Kalau kita kata orang dapat sikit, kita dapat banyak. Orang dapat susah, kita dapat senang. Contohnya lah, orang sembuhnya sebulan, kita sembuhnya 2 minggu. Mungkin. Sebab itu setiap kali makan tu, ya Allah jadikan ini berkah, ya Allah. Okay, jadikan berkah, biar kamu sikit. Kemudian kita katakan zikir juga, kalau tak percaya alam ghaib, rasa-rasa apa jadi pada kita? Kita rasa nak masuk syurga tak? Jangan main-main. Meyakini alam ghaib itu mendorong kita untuk rasa, ya Allah layakkan aku, ya Allah. Ya, akan masuk ke syurgamu. Jauhkan aku dari nerakamu. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Okay? Kemudian juga kita katakan zikir mampu menolak bencana-bencana. Menyingkirkan dan menolak bencana-bencana yang ataupun kita katakan musibah. Okay? Sehingga musibah itu menjadi paling kecil dan paling ringan. Kita percaya ada takdir, betul? Bila kamu ditakdirkan ada kemalangan, aksiden kata, kamu hari ini mesti aksiden. Itu takdirnya. Tetapi dengan orang yang banyak berzikir, aksidennya tadi mungkin keretanya kenyuk sikit, tapi dianya sihat walafiat. Kalau sakit pun sakitnya mungkin sikit kalau dia kena sakit. Bermakna sekali lagi kita kata orang yang banyak berzikir, jiwanya sehat. Rohnya sehat. Rohaninya sehat. Orang yang rohaninya sehat, susah nak sakit. Susah nak sakit. Okay? Maknanya kalau dapat sakit tak ada sampai berbulan-bulan. Dan kalau nak rawat kena pergi 4-5 tempat baru rasa Allah bagikan kesihatan. Betul? Jadi kalau kita kata ke orang yang banyak berzikir ini, dimudahkan, dikecilkan, dipendekkan ruang-ruang musibah yang dia lalui. Kemudian kita katakan zikir juga menjadi pelindung kepada musibah-musibah yang akan datang. Okay, maknanya ada musibah. Sebab itu takdir boleh dimohon, boleh diubah dengan cara berdoa, ya Allah itu aku selamatkan kami daripada apa-apa lah. Daripada kemalangan, daripada kehilangan, daripada macam-macam. Hari-hari kita minta. Maknanya kita kata, dan kita orang yang paling suka berzikir, maka musibah itu kemungkinan tak datang, kemungkinan Allah tarik balik, kemungkinan Allah ketepikan, atau kemungkinan-kemungkinan yang kecil-kecil kenanya. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Kemudian kita katakan, orang yang berzikir menjadikan dunia ini sebagai taman-taman syurga. Untuk dia menyemai, menanam atau untuk dia berniaga. Okay? Apa yang kita berniagakan dengan Allah? Segala amalan ibadah kita adalah bahan-bahan perniagaan dengan Allah. Sebab itu jangan rasa penat beribadah, penat buat baik. Okay? Satu lagi lupa. Tambah ruang. Tadi yang Zulhijjah tadi. Okay? Cari peluang untuk buat kebaikan. Jangan tunggu. Cari kesempatan untuk tolong orang. Cari kesempatan untuk memudahkan urusan-urusan yang kita patut bantu. Cari kesempatan volunteer untuk nak cari kebaikan. Okay? Kata nak, tak kisahlah apa benda pun, tapi dia berupa kebajikan. Sebab itu Nabi pesan kebajikan tu lebih mahal daripada menolong seorang hamba Allah, menolong menyelesaikan kesusahan seorang hamba Allah, pahalanya sama seperti itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Okey. Kalau Masjid Nabawi kita dah boleh tak duduk sebulan? Tak merasa punya. Orang haji pun paling panjang seminggu. Ataupun 8 hari lah biasanya nak tunggu flight. Kalau umrah lagilah 2 hari, 3 hari, 4 hari. Betul? Tapi ambil kata, siapa yang volunteer dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan kerana Allah, membantu kesulitan orang seorang saja. Kesulitan seorang hamba Allah, okay? Pahalanya sama seperti itikaf sebulan.
Bukan sehari, bukan seminggu, sebulan. Dan di masjid pula, Masjid Nabawi. Masya Allah. Okey, masjid terbesar, terhebat selepas Masjidil Haram. Okey, jelas. Jadi bulan Dzulhijjah ni colong cari kesempatan. Di mana aku boleh buat kebaikan? Di mana aku boleh bantu? Okey? Kerana itu sebahagian daripada pahalanya yang sangat diganda-gandakan oleh Allah. Okey? Ini yang kita nak angkat, mudah-mudahan kita kata keutamaannya ada banyak. Ada kalau ikut kita Umina ada sampai 15. Okey? Maka akhir sekali sebab kita ada masa yang sangat sedikit, kita dah percaya bahawa zikir mendekatkan kita kepada Allah. Betul? Kita juga sudah percaya zikir membaiki akhlak, membaiki budi pekerti, membaiki kelakuan, membaiki jiwa kita. Sebab kalau jiwanya bersih, jiwanya sihat, yang keluar sihat ke tak? Kalau jiwanya positif, yang keluar positif ke tak? Positif. Maka kita katakan bahawa untuk mendekatkan diri kepada Allah secara tekal, okay? Sebab itu kita kata makanan jiwa, dia membuat rasa dekat kepada Allah, dia membuat menenangkan jiwa, okay? Kemudian dia juga mudah mendapat, kita kata memperoleh harapan keampunan, maghfirah. Jadi siapa yang nak senang diampun, kita tak tahu diampun ke tidak, tapi kalau tanda-tanda taubat diterima, kita didorong untuk banyak buat baik. Kita akan didorong untuk, kita akan ditahan, kita akan dijaga Allah tidak masuk kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah. Kita didorong, digalak, diberi kesempatan, dijumpakan dengan orang baik, dijumpa dengan majlis yang baik, dan dijumpakan untuk kita buat baik. Maknanya itu sebahagian daripada tanda-tanda taubat kita diterima. Kalau taubat diterima, maknanya dapat ampunan. Oleh itu jangan tunggu, dia tak ajak macam mana, dia tak suruh macam mana. Volunteer lah kita nak dapat, okay? Sebab kita nak dapat keampunan. Kemudian kalau kita kata barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi saja, setiap hari 100 kali, nescaya digugurkan daripadanya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini contoh-contoh zikir tadi tu. Okay? Subhanallah wa bihamdihi, ataupun ada banyak-banyak zikir lagi lah. Okay? Ataupun kita kata Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah ataupun berzikir, Allah akan menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa nak dapat ampunan? Banyak-banyak berzikir, ingat nama Allah. Mudah-mudahan kekuatan ini menjadikan kita merasa bahawa ketenangan itu sentiasa bersama kita, insya-Allah. Jadi nampaknya sampai di sini, walaupun ada 15 kot, panjang umur lah. Akan datang, kok kita dapat sempat buat. Okay, auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.